Bilangan peratusan yang keluar mengundi agak rendah. Namun, dekat sosial media dilaporkan begitu banyak kecurangan berlaku di sana dan sini. Saya berasa macam tak berapa yakin ni tuan-tuan. Tak sedar hati sebenarnya. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertamanya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada seluruh rakyat di 6 negeri: Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang telah turun mengundi pada hari ini. Terutamanya kepada rakyat-rakyat negeri tersebut yang hadir daripada luar negara, yang sanggup untuk balik semata-mata untuk mengundi. Dari England, dari US, dari Qatar, dari Jordan, dari Turki, Jepun dan macam-macam tempat lagi. Sesungguhnya anda lah wira-wira negara. Tidak kiralah parti apa yang anda sokong, tidak kiralah calon apa yang anda undi, tidak kiralah apa jua faham politik anda. Apa yang anda lakukan pada hari ini adalah sesuatu yang sangat-sangat besar ertinya, bukan sekadar untuk 6 negeri ini, tetapi untuk seluruh negara, insya-Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini sebenarnya saya berasa macam agak tak berapa sedap hati. Sebab apa? Sebab daripada awal tadi memang dilaporkan peratusan keluar mengundi adalah sangat-sangat rendah dan tidak memadai. Bayangkan dekat Selangor sahaja sebagai contohnya, pada jam 4 petang tadi, SPR telah melaporkan lebih kurang 65% saja rakyat Selangor yang telah turun mengundi. Which is jumlah ini sebenarnya kalau ikutkan sangat-sangat rendah. Kita expect pada pukul 4 petang sekurang-kurangnya 75 ke 80% telah keluar mengundi, tetapi cuma 65% saja yang keluar mengundi. Saya pun tidak pasti kenapa. Mungkin disebabkan oleh mereka ini tidak dapat cuti, ataupun mereka ini terpaksa bekerja. Yalah, macam mana kita tahu Amiruddin Syari tidak membenarkan cuti dekat negeri Selangor ini untuk hari Sabtu. Tapi itulah yang peliknya, hari Isnin kalau Pakatan Harapan menang, dia bagi cuti pula. Pelik-pelik perangai Amiruddin masalahnya. Tapi tak apalah, benda dah lepas, kita nak cerita panjang. Cumanya mungkinlah beberapa faktor yang menyebabkan begitu ramai sekali orang yang tidak keluar mengundi, kan, terutamanya anak-anak muda. Mungkin kerana mereka merasakan bahawa mereka dah fed up dengan politik-politik yang berlaku pada ketika ini. Dapat kerajaan pun kaki sembang sebagainya, menyebabkan mereka rasa macam malaslah mengundi lagi dan sebagainya. Tapi itulah, kita malas ke, kita rajin ke, mereka tetap akan bertanding untuk membentuk kerajaan negara ini. Kita malas ke, kita rajin ke, in the end of the day, whatever happen yang berlaku dekat pengundian ini dan juga apa saja kerajaan yang bakal dibentuk, ianya akan memberikan impak kepada kehidupan kita. Jadi macam mana malas sekalipun, kita tak boleh nak malas sebenarnya. Macam mana malas sekalipun, kita tak boleh nak rasa macam fed up. Sebab nak tak nak, segala benda ini berkait rapat dengan apa yang kita undi ataupun tak undi sebenarnya. Sebab kalau kita tidak mengundi, orang lain akan mengundi. Dan sekiranya kalau orang yang kita tidak sokong, orang yang kita tidak suka menjadi kerajaan, dan kita marah, kita kata apalah dia ni, kan aku tak suka dia, tapi anda sendiri pun tidak pernah mengundi. Jadi macam mana anda nak ada orang kata apa, locus standi untuk memarahi ataupun menyatakan bantahan kepada apa sahaja polisi kerajaan yang anda tidak sokong dan tidak suka? Betul tak? Tapi tak apalah, benda ini kita kena jadikan pengajaran. Sebab apa yang berlaku pada hari ini, apa sahaja outcome pengundian pada hari ini, ini akan memberikan impak dan juga efek kepada kerajaan negeri-negeri yang 6 itu, Selangor, Negeri Sembilan, whatever itu, selama maksimum 5 tahun. Selama 5 tahun ini dia akan bagi satu impak. Mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, tetapi maksimumnya 5 tahun. Dan yang lebih menyebabkan saya rasa macam kurang senang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah begitu banyak sekali video-video yang telah diutarakan dekat social media, dekat TikTok, YouTube, Facebook dan sebagainya, di mana berlaku begitu banyak sekali kecurangan. Sebagai contoh, dekat Sungai Buloh ada seorang akak ini, nama beliau telah digunakan untuk undi pos, padahal beliau tak mengundi pun lagi, tapi telah digunakan untuk undi pos. Dan macam dekat Paya Terubung, dekat Pulau Pinang, peti undi yang sepatutnya dah seal, tak boleh buka, tengok-tengok ada orang buka. Sudah ada orang buka, macam dia dah unseal peti undi yang sudah diseal itu. Which is benda itu pun agak menyakitkan hati jugalah. Dan kita juga dapat satu video, ada satu tempat mengundi itu sampai 2-3 buah bas membawa para pengundi hantu, dipercayai pengundi hantu, untuk turun mengundi dekat kawasan tersebut. Jadi benda-benda macam ni kita rasa macam sangat-sangat malang lah. Sebab sekarang ini Kerajaan Pakatan Harapan, betul tak? Bila dah nama Kerajaan Pakatan Harapan, sepatutnya mereka ini memperjuangkan apa yang mereka laungkan ketika bersih dahulu, iaitu untuk membersihkan sistem pilihan raya. Kita tak tuduh, mungkin yang hantar pergi hantu tu ialah PN, mungkin kan, mungkin kita ambil for the benefit of doubt lah. Tetapi sebagai sebuah kerajaan yang mentadbir, yang masih mentadbir sebab kerajaan pusat masih wujud,
kerajaan pusat pada ketika ini masih kerajaan pusat, dia bukan caretaker. Jadi sepatutnya pihak kerajaan pusat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi masalah-masalah pengundi hantu, masalah berkaitan kecurangan sewaktu pilihan raya, sebab mereka masih lagi the government of the day. Tapi itulah, dulu masa Pakatan Harapan menjadi pembangkang, turun bersih dan sebagainya, duk kutuk kerajaan BN, tipu pilihan raya dan sebagainya, dan sekarang ini benda yang sama tengah berlaku di bawah kendalian kerajaan Pakatan Harapan. Jadi macam kita rasa selama ini yang kau laung-laung ketika bersih tu kan, yang sampai tahap ada kereta terbalik lah, sampai ada wajah langgar dekat Sogo lah, sampai orang kata apa, berlaku kematian lah pada bersih 2 dan sebagainya. Apa faedahnya sebenarnya kita duk orang kata apa, nak membantah sistem pilihan raya yang bobrok pada ketika itu, bila mana ketika kita menjadi kerajaan pada ketika ini, kita buat benda yang sama. Jadi benda tu tak add up, benda tu tak cantik sebenarnya. Tapi tak apalah, benda dah jadi, dan kita harapkan sebenarnya pola pengundian pada hari ini benar-benar menunjukkan betapa rakyat Malaysia yang sebenar-benarnya mengundi, bukannya hantu-hantu dan sebagainya. Dan kita harapkan apa jua keputusan pada malam ini, setiap pihak berlapang dada mengambil keputusan tersebut dengan rasa hati yang terbuka. Dan insya-Allah mana-mana pihak yang menang, kita ucapkan tahniah awal-awal, bersedia untuk mentadbir negeri ini, negeri-negeri yang 6 ini untuk tempoh 5 tahun lagi akan datang. Dan pada pihak yang kalah, kita orang kata apa, muhasabah dan juga cuba untuk buat postmortem. Tidak kiralah yang menang itu PN atau yang menang itu PH, yang kalah itu PN, yang kalah itu PH. Semua benda, semua pihak pasti akan melalui proses yang sama. Jadi apa-apa pun, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada anda yang keluar mengundi. Sesungguhnya anda ialah seorang warga negara, warga negeri yang baik, menjalankan tanggungjawab anda, dan mudah-mudahan insya-Allah kemenangan akan berpihak kepada pihak yang anda sokong. Dan bagi saya secara pribadinya, saya mengharapkan agar Perikatan Nasional dapat mengambil alih negeri Selangor ini, insya-Allah. Seperti baju saya ini, kita gempur Selangor mudah-mudahan. Jumpa lagi akan datang, dan kita harapkan sangat-sangat kerajaan kita ini benar-benar memastikannya pilihan raya pada kali ini berjalan dengan baik dan tanpa sebarang penipuan. Walaupun kita rasa macam tak berapa sedap hati jugalah, sebab Sani Hamzan duk kata macam ni, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.